Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ni agak lewat sikit aku buat review sebab ada urusan sikit hari ni. Tapi Alhamdulillah aku ada masa sikit pada malam ni. So review ni sedikit lambat tapi insyaAllah aku akan cuba menerangkanlah apa counter pilihan aku. So hari ni aku agak tertarik dengan satu counter dipanggil Park. Okay, Park Berhad PUC. Okay, okay, PUC, counter PUC, okay, PUC Berhad. Okay, so aku cuba cari okay, dia punya laman web dia, syarikat dia, dan aku nampak hanya yang paling terdekat adalah inilah laman web ni lah. Okay, so the main activity untuk Park Berhad ni computer system design service. Okay, so syarikat lebih kepada syarikat komputer lah. Okay, barang-barang elektronik. Okay, so daripada segi laman web dia, tak tahulah syarikat di apa base dia. Okay, secara kasar dia seperti IT solution, okay, provide IT solution, electronic publishing system. So dari segi laman web agak kurang meyakinkan. Okay, tapi tak apa. Okay, ni adalah dia punya ni lah. Sebut sikit, kalau orang boleh tengok sebut sikit tinggal tentang dia punya syarikat lah. Okay, apa yang dia buat apa semualah. So dia dah buat company performance dekat sini. Okay, so kita pergi kepada dia punya sedikit volume dia. Hari ini saja 76 juta. Okay, agak cergas. Okay, agak aktif juga hari ini. Okay, dengan 9 juta pembelian dan 127,000 penjualan. Okay, so agak cergas hari ini sebenarnya untuk syarikat Park PUC, untuk counter PUC. Okay. Okay, so kita tengok quarter report dia sikit. Okay, so dia dah announce quarter report dia 30 hari bulan hari tu. So syarikat mengalami kerugian sebanyak 9.7 juta. Okay, 9.7 juta. Okay, so ada sedikit peningkatan lah. Okay, daripada yang sebelumnya. Okay, so 9.7 juta. Okay, so sebelum semasa PKP 6.8 juta, okay, bulan 6 6.86 juta dan selepas tu 9.7 juta. So kerugian juga. Okay, so dari segi fundamental kurang menarik tentang syarikat ni. So kita tengok annual. Okay, sudah pasti dia mengalami juga kerugian 22.5 juta. Okay, so syarikat ni okay, pada tahun ni telah mengalami 22.5 juta dengan hanya pendapatan 4.2 juta. So itu annual dan quarter report dia. Okay, so kita tengok sedikit tentang dia punya lebih pada technical chart. Okay, so kenapa aku cakap Park ni agak menarik sebenarnya, kita tengok okay. So kita belajar sikit tentang candle reversal. Okay, so candle reversal kita tengok ada satu candle hijau dekat sini. Okay, so candle reversal selalunya akan terjadi bila satu counter ataupun satu counter tu menjunam. Okay, menjunam buat terjunan lah lebih kurang. Aku panggil dia sebagai terjunan. Okay, sebelum dia ada satu candle hijau dekat sini. Okay, adakah kita perlu membeli pada harga ini? Okay, sebenarnya belum ada confirmation lagi sebenarnya. Okay, belum ada cukup confirmation lagi untuk menyatakan bahawa dia tengah buat reversal. Okay, sebab apa? Dia ada kemungkinan untuk turun bawah lagi. Okay, so ada satu sedikit keyakinan dekat sini. Okay, sedikit keyakinan bahawa dia akan melakukan reversal. Okay, so itu sedikit apalah sedikit ilmu tentang reversal. So kalau nak tahu lagi adakah ini adalah reversal, kita boleh tengok. Okay, satu indikator, kita guna indikator Bollinger Band. Okay, kalau kita tengok Bollinger Band, alright, so kita tengok okay, so harga ni berada di lower, okay, lower band, lower band. Okay, lower band. This is a lower band. Okay, ni middle dan ni upper band. Okay, so bila candle berada di lower band bermaksud dia adalah pada harga yang paling bawah dan ada kemungkinan okay, dia untuk buat reversal. So itu adalah tanda-tanda bahawa harga saham ni akan cuba melantun balik, okay, pergi ke atas. Okay, itu based on the candle reversal. Okay, tapi based on candle ni masih belum cukup kuat lah. Okay, masih belum cukup kuat tu based on the candle reversal. Okay, so kita tengok harga saham ni. Okay, kita padam balik. Okay,
Kita padam balik Okay, so kita tengok saham ni pernah berada, dia ada satu support dekat sini. Okay, secara keseluruhan saham ni kita tengok dari sini lah. Okay, so saham ni berada pada masa musim PKP. Sekejap. Musim PKP pada ni paling bawah adalah pada dia pernah sentuh pada harga lebih kurang 65 sen, 6 sen setengah sebenarnya, 6 sen setengah 6 sen setengah paling bawah. Dan pernah mencatat kenaikan. Dia ada beberapa resisten kat sini. So ini resisten, ini juga resisten. Ada resisten kat sini. Alright, so dia pernah naik sehingga 19 sen setengah sebelum dia jatuh, dan dia buat satu lagi support dekat kawasan sini. Support, kita tengok support sini lah. Sinilah support dia. Support kat situ. Alright. Sebelum dia berlegar dekat kawasan 14 sen setengah ni, 14 sen, 11 sen setengah. 11 sen setengah, dan dia mula pecah resisten 14 sen setengah sebelum dia pecah resisten yang seterusnya 19 sen setengah, dan dia pergi pernah setinggi di resisten dia 27 sen setengah, dan juga paling tinggi pada 30 sen. So 30 sen sebelum dia turun, dan dia buat support baru dekat sini 21 sen setengah. So kita tengok alright, so saham ni telah naik daripada harga 14 sen setengah ni, kawasan 14 sen setengah ni. Dia naik sehingga mencecah resisten paling tinggi adalah pada 30 sen sebelum dia buat kejatuhan ataupun dia buat sideways kat sini. So sideways dengan support pada 21 sen setengah sehingga 27 sen setengah. 27 sen setengah. So sebenarnya 27 sen ni agak kuat juga resisten dia. Sebab apa, harga cuba melepasi beberapa kali kat sini satu. Kalau kita tengok dekat sini sekali dan di sini sekali. Dia cuba untuk melepasi 27 sen tapi gagal. Sini pun sekali. Dan dia sekali je berjaya melepasi 27 sen. Selepas tu gagal. So 27 sen ni adalah satu resisten yang kuat. Dia cuba gagal, dan seterusnya pada 13 November dia gagal melepasi 27 sen, dan dia buat satu terjunan yang cukup. Maksudnya dia buat penurunan yang cukup tinggi daripada harga 27 sen sehingga so dia ada satu support lagi kat sini. So, kalau tengok kita ada satu support lagi kat sini 17 sen setengah ni. Alright, so sehingga dia melepasi sehingga banyak support. Dia pecah support yang pertama di sini 21 sen setengah. Support kedua 19 sen setengah. Gagal bertahan, jatuh lagi 17 sen setengah. So ada 3 kali sebenarnya support dia gagal untuk bertahan. So dia jatuh lagi. Dia sekarang ni berada di support yang keempat kat sini 14 sen setengah sebelum dia buat satu reversal candle. Ada candle hijau kat sini. Berkemungkinan dia dah pecah sebenarnya, tapi boleh dikatakan masih berlega-lega dalam 14 sen setengah. So support dia yang seterusnya adalah pada 11 sen setengah. 11 sen setengah adalah support seterusnya. 11 sen setengah pada support, tapi dia bertahan dan dia berjaya buat reversal kat sini 14 sen setengah. So sekarang kita nak tahu sama ada saham ni nak pergi atas ataupun dia nak pergi ke bawah lagi. Walaupun nampak reversal, kita jangan berasa macam saham ni akan buat satu reversal lah. So kita kena berpandu pada indikator. So Bollinger Band menyatakan berkemungkinan dia buat reversal. Tapi kita tengok kepada MACD cross. Cuba tengok pada MACD cross. Kalau ada yang kita nampak MACD cross. MACD cross memang tak menunjukkan apa-apa. Dia buat satu maksudnya ke bawah lah. Kalau kita tengok dia ke bawah. So bermaksud saham ni dah ke bawah. So MACD cross, kita tak boleh guna MACD cross dalam case ni. Kita tengok kepada MACD. MACD. Alright, MACD pun dah ke bawah sebenarnya. Kita tengok ni adalah dead cross. Dia dah ke bawah. Tapi yang menariknya adalah dia dah seperti
dah macam berada di pengakhiran bawah. Okey, dia berada di bawah pengakhiran sebenarnya. Okey, dia hampir mencecah negatif 0.025. Okey, hampir-hampir habis ke bawah. So that's why dia sudah subsidia untuk naik ke atas. Okey, dia dah subsidia based on MACD. Kita tengok pada weekly. Alright, weekly baru saja nak ke bawah. Okey, baru saja nak ke bawah. Okay, monthly, alright. So monthly sudah menunjukkan satu peningkatan ataupun sudah menunjukkan persilangan dekat sini. Okay, tapi saham ni tiada kekuatan sebenarnya. Okay, masih lagi tiada kekuatan untuk naik ke atas. Tapi ikut pada daily, alright. So dia dah macam menuju pengakhiran sebenarnya dan sedia untuk buat reversal. Okay, kita tengok pada RSI. Kalau kita nak confirm RSI dan juga Okay, stokastik. Kalau kita tengok stokastik, okay, kita tengok stokastik. Ini menarik. Okay, kalau kita tengok dia dah sampai ke oversold dan yang biru ni sudah bersedia untuk naik ke atas. Okay, yang dah bersedia untuk naik ke atas. Okay, so RSI pun sudah di bawah 20 sebenarnya. Masih lagi di bawah oversold. Okay, masih lagi di bawah oversold dan walaupun di bawah oversold, okay, saham ni tiada kurang kekuatan sebenarnya untuk naik. Dia perlu naik, okay, melepasi 30 ni mungkin, okay, so bolehlah kita katakan ada kekuatan lah untuk saham ni untuk naik ke atas, okay, untuk naik ke atas, okay. Tapi dah ada tanda-tanda dia nak buat reversal lah based on the daily. Okay, daily. Kalau weekly, okay, weekly masih lagi di bawah oversold. Okay, oversold. So ini pula di bawah neutral hampir-hampir. Okay, hampir-hampir. Okay, so kita tengok monthly. Alright. Okay, so monthly masih lagi belum sampai ke oversold. Okay, tapi dalam case ni, dalam case SPARK ni, kita boleh graf yang paling obvious ataupun paling jelas untuk kita baca graf ni adalah pada daily. Okay, kalau kita tengok dia sudah di bawah 30, di bawah oversold kat sini RSI dan juga stokastik. Okay, so petanda untuk dia buat reversal adalah kita tengok pada stokastik. Okay, ada line biru dekat sini, dia dah mula naik ke atas. Okay, dia dah mula naik ke atas. Okay, walaupun dia dah mula naik ke atas, bagi aku saham ni perlukan sedikit confirmation lagi. Sebab apa? Okay, dia masih lagi di bawah, okay, di bawah 30. Okay, masih lagi belum ada kekuatan. Okay, belum ada kekuatan. Mungkin dia ada, okay, ada possible untuk jatuh lagi. Okay, jatuh lagi. Okay, kita dah tahu. Okay, ataupun dia bermain-main di kawasan oversold ni, kita dah tahu. Kecuali dia melepasi. Okay, dia melepasi 30 ni. Okay, dia melepasi 30 ataupun dia melepasi ni, resistance 17.5. Okay, 17.5 ni kalau dia lepas, okay, dia boleh jadi case seperti Vivocom lah, counter Vivocom. Okay, dia boleh lepas 17.5, okay, dan dia boleh naik. Okay, dia boleh naik. Sejauh mana dia naik, bergantung kepada kekuatan dia lah. Okay, kekuatan untuk dia naik. Okay, so itu saja untuk counter SPARK, okay, PUC Berhad. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.